Dalam video ini, kita akan belajar soalan 1 di muka surat 11. So, soalan dia macam ini. Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam yang berbeza dengan oksigen. So, di sini dua perkara perlu kita gariskan. Yang pertama, apa yang kita nak kaji? Kita nak kaji kereaktifan logam. Jadi yang berbeza maksudnya kita ada logam yang berlainan, kita nak kaji mana satu lebih reaktif terhadap oksigen. Okey, so sekarang kita tengok gambar raja. So gambar raja ini, ini adalah logam, ini adalah logam. So logam ini dipanaskan. Lepas itu sebut kalium manganat 7 ini dipanaskan juga. So ini kapas kaca. So apakah fungsi kapas kaca ini? Kapas kaca ini fungsi dia adalah untuk mengelakkan campuran sebut kalium manganat 7 dengan logam. Okey, so apakah fungsi sebut kalium manganat 7? So sebut kalium manganat 7 ini apabila dipanaskan dia akan membebaskan oksigen. So oksigen ini digunakan untuk pembakaran logam di sini. Okey, so sekarang ini jadual dia. X kita ada logam X, Y dan Z. So kecerahan nyalaan membara, menyala dengan terang dan menyala. Okey, so sekarang kita tengok sedikit asas dahulu. So kita tahu kereaktifan logam. So kita perlu ingat siri kereaktifan logam. Ada cerita dia kan. Kalau nak kahwin, mari aku ziarah bawa sedikit pulut kuning atau emas. So ini adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, besi, titanum, plumbum, kuprum, argentum dan emas. So ingat cerita dia macam ini. Kalau nak kahwin, mari aku ziarah bawa sedikit pulut kuning atau emas. So siri kereaktifan ini apabila siri dia menuruni siri, jadi kereaktifan dia berkurang. So maksudnya kalium adalah paling reaktif dan emas di sini adalah paling tidak reaktif. So sekiranya dia reaktif, dia akan menyala dengan terang, diikuti oleh menyala, lepas itu diikuti dengan membara, dan diikuti dengan membara dengan malap. So ini adalah pemerhatian susunan dia. So sekiranya dia menyala dengan terang, maksudnya dia adalah sangat reaktif. Sekiranya dia membara dengan malap, maksud dia adalah kurang reaktif. So ini dia. Soalan ini berkaitan dengan kereaktifan logam dengan oksigen. Sebab soalan menyatakan dia bertindak balas dengan oksigen pertama, kedua, sebut kalium manganat ini digunakan untuk membebaskan oksigen. Okey, soalan A. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Maksudnya sebelum kita menjalankan eksperimen, kita kena ramalkan X, Y, Z mana satu lebih reaktif. So since kita ada jadual ni, so kita boleh ambil dari jadual sahaja. So dari sini kita tahu menyala dengan terang adalah paling reaktif kan, seperti saya sebut tadi. Jadi menyala ada kedua dan paling tidak reaktif antara logam X, Y dan Z adalah membara, iaitu logam X. So jadi kita boleh tulis logam Y adalah paling reaktif, ataupun kita boleh tulis logam Y adalah lebih reaktif dengan oksigen berbanding dengan logam
X dan Z. Okey, boleh juga kita tulis sebaliknya, yang kita tulis yang paling kurang reaktif. So, kita boleh tulis logam X adalah uh, tidak reaktif dengan oksigen berbanding dengan logam Y dan Z. Itu boleh juga jadi jawapan. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Pemboleh ubah dimanipulasikan. So, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah apa yang kita apa beza dalam soalan ini. So, dalam soalan ini kita ada logam X, kita ada logam Y dan kita ada logam Z. So, itu jadi jawapan. So, kita boleh tulis jenis logam. Okey, sekiranya kamu tidak pasti sebab tidak pasti, jadi kamu boleh tulis logam X, S, Y dan Z. Okey, itu pun boleh jadi sebagai jawapan. Okey, so ingat, sekiranya ada jadual, jadi sebelah kiri ini adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi sebelah kanan ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, so sekarang kita tengok soalan C. Pemboleh ubah bergerak balas. So, ini jawapan dia. Kecerahan nyalaan. Kecerahan nyalaan. Okey, sekiranya kamu ada tengok video sebelum ini, jadi kamu akan tahu pemboleh ubah bergerak balas ada dua jenis. Satu yang boleh dilihat dan satu adalah tidak boleh dilihat. So, kecerahan nyalaan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas yang boleh dilihat. Jadi, bagaimana dengan pemboleh ubah bergerak balas yang tidak boleh dilihat dalam soalan ini? So, kita tahu soalan dia menyatakan bahawa eksperimen ini untuk mengkaji kereaktifan logam yang berbeza dengan oksigen. So, kereaktifan logam dengan oksigen ini adalah pemboleh ubah bergerak balas yang tidak boleh dilihat. So, ini boleh juga jadi jawapan dia. Kereaktifan logam dengan oksigen. Okey, ini jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan C1. Berdasarkan jadual 1.1, tandakan tik logam yang paling reaktif dalam jadual 1.2. So, maksudnya kita kena cari jawapan daripada jadual 1.1. So, kita nak cari mana satu paling reaktif. Seperti saya kata tadi, menyala dengan terang adalah lebih reaktif daripada menyala sahaja. So, jawapan dia adalah Y. Y adalah logam yang paling reaktif. So, kita tandakan dia tik. Seterusnya, susun kereaktifan logam dalam tertib menaik. Sila ambil perhatian dalam soalan seperti perkataan seperti ini. Dalam ruang yang disediakan, maksudnya kurang reaktif. Maksudnya di sini adalah kurang reaktif. Dan di sini adalah paling reaktif. So, kita tahu paling reaktif adalah Y. So, kita balik atas. Yang paling tidak reaktif adalah X diikuti dengan Z. So, X, Z, Y. So, X, Z, Y. So, ini jawapan dia. So, itu saja untuk soalan ini.